Assalamualaikum and hai. Nama saya Elna Syairah Muhammad Rahimi. Hari ini Kumpulan 9 akan membentangkan isu banjir di Lembah Kelang pada tahun 2021. Pengenalan. Banjir adalah satu fenomena global yang banyak mendatangkan masalah kepada manusia. Banjir adalah keadaan air yang menenggelami kawasan yang biasanya kering. Banjir boleh berlaku akibat jumlah air yang turun seperti hujan lebih tinggi berbanding kadar boleh sejat. Banjir juga boleh berlaku kerana tanah dan tumbuhan tidak dapat menyerap air tersebut. Banjir adalah satu bencana alam yang kerap berlaku di seluruh dunia. Seperti kita tahu, pelbagai akibat yang akan berlaku akibat banjir seperti kehilangan nyawa, kerugian harta benda alam dan sebagainya. Penyataan masalah. Dunia kita semakin moden dan taraf kehidupan manusia juga lebih maju. Disebabkan dunia kita yang terlalu moden ni, aktiviti penulisan juga berleluasa. Antaranya ialah membina bangunan yang tinggi melangit hingga mencakar langit. Disebabkan itu, ia telah memberikan impak yang buruk terhadap ekosistem alam semula jadi. Selain itu, fenomena air pasang dan hujan lebat juga menjadi satu penyataan masalah dan sistem saluran yang tidak sistematik. Assalamualaikum, Madam. Saya Fatin. Untuk persoalan kajian, saya akan terangkan secara ringkas apakah punca terjadinya banjir, bagaimanakah cara untuk mengatasi banjir, dan sejauh manakah langkah kerajaan dalam menangani masalah banjir atau kesedaran dalam kalangan masyarakat tentang isu banjir. Dan saya akan terangkan secara penuh dalam analisis perbincangan dan analisis kajian. Nama saya Wan Azimah. Saya akan menjelaskan tentang objektif kajian, iaitu mengenal pasti cara untuk mengatasi masalah banjir, mengkaji punca terjadinya banjir, dan mencadangkan langkah kerajaan dalam menangani masalah banjir. Saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang objektif kajian pada analisis kajian. Untuk kepentingan kajian, yang pertama memberi pendedahan kepada masyarakat tentang punca dan kesan terjadinya banjir. Yang kedua, memberi kesedaran terhadap semua pihak yang terlibat bahawa pentingnya menjaga alam sekitar dan mengawal aktiviti ekonomi agar tidak menjejaskan ekosistem alam sekitar. Yang ketiga, menjadi sumber rujukan untuk generasi akan datang bahawa pentingnya menjaga dan mengambil tahu isu semasa untuk mengelakkan daripada banjir yang berlaku. Bagi tinjauan literatur, banjir antara bencana yang sering berlaku di Malaysia. Banjir sering dikaitkan dengan musim monsun atau musim tengkujuh. Menurut laman web Majlis Keselamatan Negara, terdapat dua kategori kesan banjir iaitu kesan jangka pendek dan kesan panjang. Kesan jangka pendek adalah akibat daripada risiko lemas, jangka elektrik dan penyakit bawaan. Kesan jangka panjang pula adalah kehilangan nyawa, kemusnahan harta benda dan sebagainya. Menurut Harian Metro, pula, banjir bukanlah faktor daripada semula jadi, tapi dari sikap manusia yang tamak mengejar kekayaan. Antaranya kemusnahan seperti penggondolan kawasan tahan hujan, aktiviti pembelakan yang berluasa dan sebagainya. Oleh itu, kita memerlukan sokongan semua pihak agar dapat mencegah daripada masalah ini berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ansyahidah binti Zainal Abidin. Saya akan menerangkan mengenai metodologi kajian. Metodologi kajian adalah merupakan satu pendekatan saintifik yang hendak digunakan untuk mencari jawapan atau penyelesaian kepada sesuatu masalah yang hendak dikaji. Pengkaji dapat menerangkan kaedah yang digunakan untuk menyiasat sesuatu masalah melalui metodologi kajian. Antara kaedah yang digunakan oleh pengkaji ialah data sekunder, laman sesawang, akhbar, artikel, buku dan kaedah kualitatif. Dan melalui kaedah-kaedah ini kita dapat mengetahui banyak maklumat tentang isu yang akan kami bincangkan, iaitu masalah banjir di Lembah Kelang. Dan yang pertama adalah data sekunder. Data sekunder yang adalah data yang telah dikumpulkan oleh pengkaji lain. Pada awalnya, data jenis ini telah dikumpulkan untuk tujuan lain tetapi sesuai untuk menjawab persoalan kajian yang dijalankan oleh pengkaji masa ini. Yang kedua adalah laman sesawang. Menurut Muhammad Al mengatakan sebuah laman web adalah merupakan laman yang mengandungi pelbagai maklumat dalam bentuk teks, grafik, animasi, audio dan video yang berdasarkan kepada citarasa dan kreativiti pembina laman web. Dan dari sini kita dapat pelbagai maklumat mengenai masalah isu banjir
seperti yang telah dinyatakan di utusan terkini. Yang ketiga adalah akhbar. Pengkaji juga telah mendapatkan maklumat melalui akhbar secara atas talian oleh berita harian mengenai penduduk Taman Seri Muda yang berwaspada dengan keadaan banjir kilat kerana bimbang terjadi akan berulang kembali. Dan yang keempat pula adalah artikel. Pengkaji juga telah mendapat maklumat melalui artikel secara atas talian oleh karya Ang Kian Hua mengenai persepsi masyarakat terhadap bencana banjir monsun di Malaysia. Kejadian kes Kota Baru Kelantan dan banjir Lembah Kelang bukti Malaysia belum bersedia hadapi perubahan iklim. Karya Dr. Haliza Abdul Rahman dan Profesor Dr. Azizan Abu Samah. Yang kelima adalah buku berdasarkan Sri Manordi menyatakan bahawa bahan rujukan adalah sumber-sumber dasar yang boleh dipakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan serta rujukan. Dalam kajian ini, pengkaji telah menggunakan beberapa buah buku, antaranya ialah buku Menangani Banjir, Kekeringan dan Lingkungan yang dituliskan oleh Agus Mariono. Dan yang terakhir sekali adalah kaedah kualitatif. Kaedah kualitatif pula adalah merupakan satu kajian bersifat deskriptif yang lebih kepada penghuraian makna perkara-perkara yang dikaji dan tidak mengutamakan data-data berbentuk numerical. Dalam kajian ini, kami telah menggunakan kaedah kualitatif untuk membuat penghuraian terhadap isu masalah banjir di Lembah Kelang dan cara mengatasi isu masalah banjir di Lembah Kelang. Sekian, terima kasih. Untuk perbincangan dan analisis kajian, kami berdua akan terangkan sedikit tentang punca terjadinya banjir, langkah kerajaan dalam menangani masalah banjir, serta kesedaran dalam kalangan masyarakat tentang isu banjir, dan mengenal pasti cara untuk mengatasi masalah banjir. Untuk punca terjadinya banjir, punca pertama adalah pembangunan yang tidak terancam. Seperti yang kita tahu, negara kita sekarang tengah melakukan aktiviti pembangunan dan ada setengah tu menjalankan pembangunan yang tidak terancam. Maksudnya macam mereka melakukan pembangunan tapi mereka tidak meneliti sesuatu tempat itu untuk adakah sesuai ataupun tidak untuk melakukan aktiviti pembangunan. Sama ada dari segi ekosistem ataupun alam sekitar untuk sesuatu tempat tersebut. Yang kedua adalah sistem pembaritan dan saliran yang tidak sistematik. Sistem pembaritan dan saliran yang tidak sistematik ini adalah antara salah satu punca terbesar banjir itu berlaku. Untuk kawasan perumahan, untuk sebuah kawasan, sistem pembaritan mereka tidak sistematik dan tidak teratur. Contohnya macam longkang kecil, kawasan tadahan air tak ada, parit tak besar. So, jadi air tidak dapat disalurkan dengan baik dan bila berlakunya banjir, air akan bertakung menjadi air permukaan untuk suatu kawasan tersebut. Bagi langkah kerajaan dalam menangani masalah banjir serta kesedaran dalam kalangan masyarakat tentang isu banjir pula adalah kerajaan perlu menyediakan peruntukan untuk menangani masalah banjir. Setiap kali banjir berlaku, kerajaan perlu bersiap sedia dari cara menyediakan peruntukan untuk mangsa banjir. Seperti menyediakan barang keperluan, menyediakan tempat untuk mangsa banjir berlindung. Seterusnya adalah menyediakan bantuan kecemasan sekiranya berlaku banjir. Kerajaan perlu menyediakan dana kecemasan untuk mangsa banjir supaya bila banjir berlaku, dana tersebut dapat disalurkan terus kepada mangsa banjir. Dan kesedaran masyarakat pula perlu dikedepankan dalam menangani isu banjir tersebut. Dan dalam masyarakat juga amat penting supaya masyarakat haruslah prihatin terhadap isu semasa, terutamanya isu banjir yang kerap berlaku sejak kebelakangan ini. Masyarakat juga disarankan untuk sentiasa mendengar dan mematuhi peraturan daripada pihak bertanggungjawab untuk mengelakkan dari sebarang kejadian tidak ingin berlaku. Seperti apabila berlaku banjir, masyarakat harus
mendengar arahan pihak bertanggungjawab supaya kita sama-sama dapat mengatasi masalah banjir ini mm, dan dapat menyelesaikan masalah banjir. Akhir sekali, pihak kerajaan dan masyarakat haruslah sentiasa berusaha untuk memupuk kesedaran antara satu sama lain dan sentiasa bekerjasama dalam menjaga alam sekitar serta kepentingannya untuk manfaat bersama. Mengenal pasti cara untuk mengatasi masalah banjir, iaitu yang pertama, perancangan bandar. Perancangan bandar dan wilayah ialah proses politik dan teknikal yang berkaitan dengan peraturan guna tanah dan reka bentuk persekitaran bandar termasuk rangkaian pengangkutan untuk menggalakkan dan menjamin pembangunan, penempatan dan komuniti yang dirancang. Di samping itu, satu perkara yang boleh dicadangkan oleh perancang bandar yang baik kepada pihak berkuasa ialah mengekalkan kawasan hutan, iaitu hutan bandar yang lengkap dengan ekologi semula tadi di tengah-tengah bandar untuk membantu menyerap air hujan tambahan yang turun. Yang kedua, pertingkatkan sistem peparitan. Sistem peparitan yang tidak terancang juga adalah salah satu punca berlakunya banjir. Parit dan longkang yang dibina di kawasan bandar terlalu kecil dan cetek serta sering tersumbat. Apabila sistem peparitan tidak terancang, air akan melimpah keluar. Pihak berkuasa haruslah menjalankan pemeriksaan parit dan longkang di kawasan yang dianggap berisiko tinggi untuk menerima banjir. Yang ketiga, kempen kesedaran tentang isu banjir. Kerajaan seharusnya menjalankan kempen tentang isu banjir melalui media massa. Dalam kempen itu, pelbagai kaedah menghadapi banjir dapat dijelaskan kepada rakyat. Pengetahuan ini mampu diperolehi dan dapat digunakan oleh masa-masa banjir dengan lebih bijak demi keselamatan mereka. Kesimpulannya, faktor hujan diikuti faktor semula jadi dan buatan manusia yang lain seperti sistem saliran, parit atau sungai yang tersumbat, air parit atau sungai yang melimpah, kawasan terletak di kawasan tanah rendah dan serta kesan aktiviti pembangunan. Bencana yang telah membawa impak yang sangat besar ke atas penduduk Lembah Kelang ini perlu dikawal melalui sistem pengurusan bencana banjir yang berkesan. Sistem pengurusan bencana banjir yang berkesan memerlukan kerjasama daripada pelbagai pihak terutamanya pihak kerajaan dan penduduk di kawasan setempat. Cadangan penduduk yang menjadi mangsa juga perlu dipertimbangkan agar risiko banjir ke atas Lembah Kelang dapat dikurangkan sekaligus mengelakkan impak bencana banjir yang buruk pada masa akan datang.